Okay student, yang ni saya nak menjawab beberapa soalan daripada forum untuk chapter 4. Okay, so basically soalan-soalan tu saya copy masuk dalam Word ni. So ada yang tanya tentang perbezaan nombor. Kalau calculate guna formula biasa dengan guna table, dia akan berbeza sikit jawapan dia. So basically it is acceptable, walaupun jawapan sedikit berbeza. Ni untuk soalan 1 dan soalan 2 lah. Kemudian dalam individual assignment, around to nearest RM1 tu maksud dia bundarkan jawapan tersebut. Sebagai contoh, kalau saya kata awak dapat 75.35 sen kan, bundarkan kepada 75 saja. 35 sen tu tak perlu tulis lah. Okay. Kemudian soalan seterusnya, which is more easier, formula biasa ataupun using table? So basically, students need to know to calculate both. Guna formula biasa pun kena tahu macam mana nak calculate. Guna table pun kena tahu macam mana nak calculate. Cuma comparing these two, using table is much more easier because it is much more faster lah. Berbanding dengan formula biasa, especially pada formula-formula yang agak panjang. Sebagai contoh, kalau nak tunjuk, contoh macam ni, compounding interest kan, semi-annually ataupun quarterly. Kalau kita guna formula biasa, formula dia macam ni. Jadi kita kena kira I bahagi M, lepas tu campur dengan 1, lepas tu kuasa 2 kan M kali N, dan barulah darab dengan present value. Tapi kalau guna table, kita hanya cari berapa nilai dalam table dan kali sahaja dengan PV. It is much more easier and much more faster lah menggunakan table. Okay, seterusnya, how to recognize what the questions want. Okay, so basically macam mana kita nak tahu kalau question dia tak state kan, nak calculate future value ke, present value ke, single amount ke. Basically single amount ni sama ada compounding ataupun simple interest lah. Tapi simple interest ni jarang-jarang berlaku. Sebabnya dalam dunia sebenar, simple interest ni basically tak terjadi. Jarang-jarang terjadi. Jadi, most of the question referring to the compounding. Okay, cara macam mana kita nak tahu sama ada dia nak cari future value ataupun present value adalah bergantung kepada soalan. Sebagai contoh. Okay, ni kan. Okay, yang ni dah bagi tahulah. Simple interest dan yang bawah ni future value single interest. Katakanlah ini is not given, this one is not given. So how do you know what exactly that the question want? Okay, so kita baca soalan. Okay, Encik Azman has confirmed that kita keluarkan dulu apa dia nombor-nombor yang diberikan daripada soalan. Dan nombor tu merefer kepada apa. Sebagai contoh yang ni kan. Okay, Encik Azman has confirmed that the company will get an additional investment worth of 1 million. 1 million. Okay, 1 million kan, from his partner company based in Indonesia. Okay, kita tak tahu 1 million ni merefer kepada apa, PV ke, FV ke. So kita baca lagi, his partner promises to inject the money now. Inject the money now. So kalau now adalah present value. So 1 million is present value pada masa kosong. And want to see the investment growth result in 5 years. Dia nak tahu investment dia tu dalam masa 5 tahun akan datang. So 5 years ni merefer kepada future value lah pada masa akan datang. Future value pada tahun yang kelima.
Ya. Ni. Kita tak tahu future value dia berapa. Kan? Dia nak see the investment growth ni. 5 years ni adalah N. 5 years adalah N, jumlah masa. If the growth rate is 7% per annum. Okay, dalam konteks ni dia tak cakap interest, tapi dia cakap growth. So, whatever it is that seems like interest kan, percentage per annum. Per annum ni setahun. Penggunaan per annum, annually, tu dia merefer kepada setahun. Jadi dekat sini, selain daripada kita faham soalan, kita kena juga faham kepada maksud perkataan tu. Ya? Jadi 7% is I lah. Okay, 7% I. Jadi dia nak cari future value pada masa tahun ke-5 berapa. Jadi itulah cara kita nak tahu apa sebenarnya yang soalan tu nak. Yang pertama adalah underline. Okay, underline nilai ataupun nombor-nombor yang diberikan. Underline kan. Kemudian kita letakkan apa maksud nombor ni. Ya. Jadi bila kita dah ada macam ni, kita dah tahu PV, kita dah tahu N, kita dah tahu I, apa yang nak cari, kan? Macam tu cara dia. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Begitu juga soalan-soalan lain ya. Itu tips yang saya bagi macam mana mula-mula sekali awak nak jawab soalan. If interest has decimal point. Okey. Kalau interest 5.5 ataupun 8.5, dia tak genap, nombor genap kan? Dalam interest factor tak ada. Jadi macam mana? Biasanya dia tak adalah bagi 1.3%. Kalau dia bagi 1.3% macam ni, awak tak boleh guna table lah. Yang ni kena guna formula. Ya. Kalau yang ini boleh guna table lagi. Separuh. 5.5 ni duduk tengah-tengah antara 5% dengan 6%. Jadi cari dalam table nilai interest factor pada 5%, kemudian 6% bahagikan 2. Begitu juga kalau katakanlah 7% kan, 7.5%. Jadi carilah 7% dan 8%, lepas tu bahagilah 2. Okay, itu cara dia. Okay, how to read table. Lepas tu insert I dengan N dengan masa M. Okay, kita pergi kepada contoh. I was confused to calculate the interest rate with the annuity length when in table. Sebab nak tahu ni kan, dia kena kalau nak cari amount dalam table, dia kena tahu I berapa, M berapa, dan kalau macam quarterly, annually tu dia kena ada M ni. Okay. Calculate future value interest factor. Okay. Yang ni every half year ataupun quarterly. Half year twice a year kan. Quarterly half year maksudnya semi annually. Okay. Ni semi annually. Lepas tu quarterly, semi annually maksudnya 2 kali setahun. Sama juga dengan every 6 months. Kalau quarterly adalah 4 kali setahun, maksudnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 6 bulan sekali. Okay. Jadi M lah tu. Okay. Kalau misalnya dia sebut annually. Ya. Annually
Bunyi macam semi-annually. Kan? Annually ni 1 tahun. Kalau semi-annually 2 kali setahun. Annually sama juga dengan per annum. Per annum menunjukkan 1 tahun. Macam tu. Ya. Okay. Lepas tu, how to get answer by using formula table. How to get the answer. Ni. Kan? IN ni. Kemudian, saya tak berapa faham soalan ni. Calculation PVIF ni. Could not find same answer in the appendix. For the exercise in slide, how to enter number in formula. Maksudnya ni lah kot, IN juga. Okay, kita tengok contoh macam mana. IN, let me see. Kita cari yang mudah lah. Present value. Ni present value, compounding interest. Future value. Okay. So, untuk future value. Kita nak cari future value. Dia mesti berlawanan. Kita nak cari yang ni. Kita ada PV. Diberi PV. Kalau kita ada PV, lepas tu ada N, ada I. Kalau non-annually, maksudnya lebih daripada sekali setahun, dia ada M. Okey, jadi macam mana? Satu, kita kena tahu simbol ni merujuk kepada apa. Dia ada kat sini. FV tu merujuk kepada future value. PV adalah present value. I adalah interest, rate of return, growth. Tadi kita jumpa kan. Kemudian N period. Period adalah berapa tahun. Berapa tahun. M adalah number of times per year. Kalau disebut semi-annually ke, macam tadi semi-annually maksudnya 2 lah. 2 kali setahun. Quarter 4 kali setahun. Jadi kalau semi-annually, M jadi 2. Kalau quarterly, M jadi 4. Okay, jadi M. Okay, N setahun kan. Okay. So, dekat sini, soalan ni, Rashidah decided to invest 1,000 for 2 years. Dia nak invest, maksudnya dia akan dapat return in the future. So, dia invest sekarang. Takkan dia nak invest in the future? Kan? Dia invest sekarang, jadi ini adalah PV. PVO. For 2 years. Kita tahu dah. N ni adalah 2. Saving account. Paying 6% interest. Ni I. Compounded semi-annually. So, ni M. Semi-annually 2 kali setahun, 2. What is the future value of Rashidah's investment? So, kita pergi kepada, dia nak cari apa? Dia nak cari future value. Future value. Jadi, kita tengok kepada formula biasa dulu kan. Formula nak cari future value sama dengan PV kali kurungan 1 campur I bahagi M. I bahagi M tutup kurungan kuasa 2. Kuasa M kali N. Jadi apabila awak copy formula ni yang betul, masukkan balik nilai-nilai dia. 1000 PV, kemudian kali dengan 1 campur I adalah 6%. Okay, 6% ini equivalent to 0.06. Bahagi dengan 2,
Yang ni dapat 0.03 campur dengan 1 dapat 1.03. Ya? M adalah 2, N adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, punca kuasakan dulu yang ni. Darab dengan 1000, dapatlah jawapan yang ni. Kalau guna table, ini formula dia. Okey. PVIF. Yang ni kan. Yang ni adalah simbol di mana dalam table tu kita nak cari kat mana? I dengan N. Kan? Okey. PVIF, I bahagi M, M kali N. Okey. So, dia macam ni. VIF, future value interest factor, menunjukkan table lah kan. Okey, I bahagi M. Ini adalah mewakili I. Jadi I 6% bahagi dengan M 2 dapat 3%. Kemudian dia ada lagi M kali N. Ini mewakili N. Ni sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FVIF pada 3% dan N sama dengan 4. Jadi dalam table, pergi dekat table future value interest factor. Future value interest factor I dengan N. I adalah 3%, N adalah 4. 3%. Sini. Sorry. Sini. Mana? 3% dengan 4 years. Sini. 4. So kat sini lah. 1.1255. 1.1255 kita dapat. Itulah cara dia. Okey, kemudian soalan seterusnya, ordinary annuity versus annuity due. Macam mana nak bezakan antara ordinary annuity dengan annuity due? So ordinary annuity dengan annuity due, beza dia di sini adalah ordinary annuity dia dapat end of period. Annuity due dia dapat atau dia bayar at the beginning of period. Beginning of period. So gunakan formula dia lah. Macam ni. As long as you know the formula, you are able to extract the numbers from the question. Lepas tu you know how to read the table. Then it should be okay. Okay, dan soalan yang paling banyak sekali saya terima adalah amortization kan. Tengok ada banyak amortization kat sini. So basically kita tengok apa soalan-soalan dia. More example, how to calculate schedule of loan amortization. Kemudian how to calculate, which step need to do, simple method or formula for amortization. Okay. So basically loan amortization ni tak adalah susah sangat sebenarnya. It just need
practice je. So loan amortization. Okay. Kita nak kena calculate payment dulu. Payment ni adalah berapa yang dia akan bayar setiap tahun. Ya. Dalam soalan yang saya bagi hari tu, setiap bulan kan. So kalau setiap bulan selama 8 tahun, bayangkanlah 12 kali 8, 96. Ada 96 kali dia kena bayar. Which is too much lah untuk nak buat table tu kan. Okay, so kita biasanya soalan by yearly lah. Okay. Untuk payment, so daripada explanation saya, basically dah tahulah kan macam mana nak cari payment ni. Tak detect mouse saya.